dan jalan raya. Ini paling penting. Yang pertamanya, Tuan Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan peringkat dasar rang undang-undang pilihan ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sebenarnya rang undang-undang ini telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat pada tahun lalu, sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi oleh kerana proses penggubalan undang-undang ini, seperti yang kita ketahui, selepas diluluskan di peringkat Dewan Rakyat, dia perlu dibawa ke Dewan Negara sebelum sesuatu rang undang-undang itu disahkan. Oleh kerana proses itu belum sampai ke Dewan Negara dan Parlimen telah dibubarkan, maka rang undang-undang yang telah pun diluluskan di Dewan pada tahun lalu tidak dapat dilaksanakan. Justru itu, kerajaan baru terpaksa membawa semula rang undang-undang ini untuk memastikan supaya rang undang-undang ini dapat diluluskan dan dibawa ke Dewan Yang Mulia ini secepat mungkin. Saya telah membuat keputusan tidak mengubah apa-apa pun yang telah pun diputuskan sebelum ini. Justru itu sebenarnya draft rang undang-undang ini seperti juga yang telah pun diluluskan di Dewan Yang Mulia ini pada tahun lalu yang dibawa oleh kerajaan yang terdahulu. Jadi untuk menjawab beberapa persoalan dasar daripada ahli-ahli yang berhormat, yang pertamanya saya ingin nak address dulu isu berkenaan dengan kuasa menteri untuk pakaian seragam. Saya tak minta kuasa itu. Seperti yang saya kata, punca kuasa itu diberikan semasa rang undang-undang ini dibentangkan pada Parlimen yang lepas. Tetapi seperti biasa, peraturan-peraturan yang memberikan punca kuasa dalam rang undang-undang ataupun mana-mana rang undang-undang, biasanya punca kuasa itu diberikan kepada menteri untuk melaksanakan sesuatu peraturan. Yang berhormat Indra Mahkota amat maklum dalam perkara ini, dia pun mengangguk. Jadi bukannya saya nak mengambil alih ataupun mengambil kuasa daripada Ketua Pengarah. Dari segi penguasaan, dari segi pentadbiran JPJ, sudah tentu Ketua Pengarah JPJ adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan dan pentadbiran JPJ. Itu pertama yang saya ingin jelaskan dulu supaya tidak ada timbul syak wasangka bahawa saya berniat jahat untuk mengambil alih kuasa daripada Ketua Pengarah. Itu tidak. Yang keduanya, Datuk Ketua, saya juga nak address beberapa isu pokok berkenaan dengan dari segi had usia bas persiaran. Sebenarnya sudah ada dasar had usia bas persiaran. Saya tahu bahawa ramai ahli-ahli yang berhormat dan juga orang ramai ingin memastikan bahawa keselamatan bas persiaran itu terjamin. Dan memang ada dasar selama ini untuk menghadkan usia bas persiaran. Sebelum ini ialah 12 tahun, tetapi kita telah pun memberikan sedikit kelonggaran untuk dinaikkan kepada 15 tahun. Kerana maklumlah, ramai pengusaha-pengusaha bas ini mereka tidak dapat beroperasi semasa waktu pandemik COVID. Jadi kalau kita hanya menghadkan usia 12 tahun seperti sebelum ini, maka ramai mereka terpaksa menanggung kerugian yang besar kerana ada 2 tahun mereka tak dapat beroperasi. Jadi untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada pengusaha-pengusaha, maka had usia bas persiaran ini telah dinaikkan kepada 15 tahun. Semangat yang sama saya telah pun buat pindaan kepada kereta-kereta e-hailing dan juga taksi seperti yang dinyatakan tadi. Ada pengumuman semalam oleh pihak APAD, kita telah menaikkan had usia untuk e-hailing dan juga taksi kepada 15 tahun daripada 10 tahun sebelum ini. Ini juga memberikan satu sedikit kelonggaran dan sedikit ruang untuk mereka dapat terus beroperasi. Tetapi dengan syarat bahawa kenderaan itu masih perlu menjalani pemeriksaan di Pospakom setiap tahun dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat cara-cara untuk kita membantu kepada pengusaha-pengusaha. Untuk menjawab beberapa persoalan secara khusus, memang dari segi Pasir Gudang ada membangkitkan dari segi Seksyen 63A HSWIM, memang kita tahu bahawa ini antara masalah utama yang sering dihadapi, iaitu kenderaan-kenderaan berat, terutamanya lori-lori menyebabkan jalan raya rosak dan sebagainya. Ini masalah bertahun-tahun yang menyebabkan bahawa mutu dan juga kualiti jalan raya kita ini agak terjejas dan berlubang-lubang. Sudah tentu kita semua tahu bahawa keadaan jalan raya di kawasan-kawasan kadang-kala yang ada lori-lori barak sudah tentulah lebih teruk. Dan terutamanya rakan-rakan kita di Sabah amat maklum perkara ini. Jalan raya di Sabah
sentiasa ada masalah dari segi lubang dan sebagainya. Dan antara puncanya ialah juga had muatan yang berlebihan yang menyebabkan kualiti ataupun jalan raya kita rosak teruk. Itu sebabnya perlu ada perubahan dari segi cara kita menguasakan. Selama ini cara penguasaan ialah dari segi lebih fizikal, iaitu ada pegawai penguasa membuat roadblock dan sebagainya. Kalau tahan, dia terpaksa bawa ke stesen pengimbang, baru boleh ditimbang adakah mereka melebihi had muatan. Dan bukan semua tempat ada stesen muatan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kebuan Krian. Ada banyak tempat yang suka untuk kita membuat penguasaan. Jadi antara perubahan sistem yang kita lihat ialah membawa satu pendekatan baru, iaitu menggunakan mesin ataupun HSWIM ini, di mana dia boleh diletak umpamanya kamera ataupun pengimbang itu diletakkan sensor di bawah jalan. Tetapi pada peringkat awal ini sudah tentunya bukannya semua tempat kita boleh letak HSWIM ini, kerana ia juga memakan kos yang agak tinggi. Jadi kita sudah tentu akan melihat kepada jalan-jalan strategik di mana banyak kenderaan perdagangan lalu lalang, maka kita akan letak di kawasan-kawasan seumpama itu. Terutamanya di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan. Jadi umpamanya Yang Berhormat Kapal pun tahu, di Pelabuhan Klang, di Wasport, di Northport, banyak kenderaan perdagangan lalu lalang dan menyebabkan keadaan jalan raya di sana agak teruk. Jadi kita akan sudah tentu akan melihat kawasan-kawasan yang strategik untuk dipasang HSWIM ini. Menteri boleh mencela. Yang alat tu tadi, sensor tu mesti lebih canggih kan? Jadi saya apa nak tahu sama ada dia ni adalah yang akan disukai oleh pencuri-pencuri macam traffic light di antara yang saya jawapan daripada JKR, kenapa traffic light mudah rosak? Sebab ada yang mencurikan komponen-komponen di situ. So saya nak mencadangkan supaya ianya dipastikan dia tidak friendly lah kepada yang pencuri-pencuri itu. Yang Berhormat, dari segi sensor itu dia akan dipasang di bawah jalan. Dia tak nampak. Jadi kalau kenderaan lalu saja sensor itu di bawah. Dia ada kamera di depan di mana apabila sesuatu kenderaan itu lalu di sensor, kalau lebih muatan maka dia akan ditangkap gambar kenderaan tersebut. Jadi untuk menjawab persoalan, sensor itu dia tidak berada di atas paras jalan, di bawah, akan ditanam di bawah. Yang Berhormat boleh mencelah lagi sikit pasal ini juga. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat bersetuju bahawa di Sabah ini memang dari segi jalan berlubang-lubang ini memang teruk. Dan Yang Berhormat juga setuju bahawa dari segi mesin ataupun tempat untuk memastikan agar berat kendaraan itu dipastikan juga tidak mencukupi. Adakah Yang Berhormat bercadang untuk membuat satu kajian khusus untuk Sabah supaya semua masalah itu dapat diatasi, sebab itulah masalah dia dari segi yang berat tadi itu, dan lepas itu dari segi standar jalan raya dan sebagainya, sehingga kan pada hari ini kalau di Sabah itulah kita mengatakan semua orang Sabah cerita pasal angkasawan sekarang yang kena jalan raya yang begitu teruk. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti Yang Berhormat tahu bahawa dari segi bidang kuasa terhadap jalan itu bukannya di bawah Kementerian Perhubungan, itu di bawah Kementerian Kerja Raya. Tetapi kita sudah tentu di peringkat Kementerian Perhubungan amat setuju untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak kementerian yang lain untuk memastikan keadaan keselamatan jalan raya lebih terjamin. Termasuklah kita juga ingin melihat bagaimana kita dapat mengupasakan had muatan itu dengan lebih efektif lagi, terutamanya di negeri Sabah. Tetapi sudah tentu kita memerlukan kerjasama daripada pihak kementerian-kementerian lain, khususnya daripada Kementerian Kerja Raya. Tuan Ketua, saya ingin menjawab beberapa soalan secara khusus. Yang Berhormat Kubang Krian ada mencadangkan supaya menyatukan agensi penguasaan di jalan raya. Ini sesuatu yang memang saya setuju bahawa memang banyak runggutan mengatakan bahawa terlalu banyak agensi penguasaan dan sebagainya. Ini sesuatu yang perlu kita lihat dan kita akan memberikan maklum balas kepada agensi-agensi lain. Tetapi sudah tentunya di peringkat JPJ kita ada integrasi ataupun ada kerjasama yang erat dengan pihak PDIM. Dan sudah tentu apabila diletakkan HSWIM ini, dia sudah tentu adalah satu bentuk penguasaan yang lebih canggih yang tidak memerlukan roadblock dan sebagainya lagi. Seperti sekarang ini kalau polis tahan kenderaan muatan berat, dia tak boleh terus kuat kuasa terus keluarkan saman.
Sebab perlu dibawa ke stesen pengimbang. Itu antara sebabnya mengapa kita nak buat HSWIM ini, supaya ia lebih mudah untuk dari segi penguasaan. Yang keduanya, adakah kerajaan bercadang membenarkan penggunaan kenderaan berat yang bersambung? MOT mengambil maklum kerana JBJ hanya benarkan kenderaan motor lori yang mematuhi peraturan pembinaan sahaja untuk didaftarkan dan dilesenkan. Walau apapun, kadang-kadang atau yang bersambung, JBJ tetap menetapkan had berat yang dengan muatan BDM maksimal yang dibenarkan untuk kenderaan tersebut. Adalah menjadi kesalahan apabila pihak pemilik kenderaan tersebut membawa muatan melebihi BDM ditetapkan. Dalam hal ini, aktiviti penguasaan akan dilaksanakan termasuk penggunaan peralatan HSWIM. Ya, sudah tentu kalau mana-mana yang bersambung dia melebihi had muatan, itu sudah tentu kita akan mengambil tindakan. Mekanisme untuk kerajaan untuk mengatasi kenderaan berat yang disimpan terlalu lama di stesen timbang JPJ. Berdasarkan peraturan sedia ada, pemilik kenderaan telah pun dimaklumkan mengenai kenderaan yang telah ditahan bagi tujuan siasatan dan penguasaan. Dalam hal ini, JPJ sentiasa berhubung dengan pemilik untuk memastikan pemilik sentiasa dapat hadir ke stesen penguasaan untuk membantu siasatan seterusnya mendapatkan kenderaan yang telah dilepaskan. Tapi saya mengambil maklum, sebab rungutan yang sama juga saya terima, bahawa kadang-kadang apabila kenderaan itu telah disita, tetapi semasa menunggu saman ataupun pendakwaan, proses yang diambil itu agak lama. Jadi kita sudah tentu cuba menambah baik proses tersebut untuk memberikan satu masa yang lebih pantas kepada pemilik-pemilik kenderaan tersebut. Untuk menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Zirantut, banyak persoalan-persoalan secara spesifik. Had umur bas persiaran seperti yang saya katakan telah pun dinaikkan kepada 15 tahun. Rasional kerajaan untuk pakaian seragam, penetapan pakaian seragam adalah untuk mengawal selia dan menetapkan peraturan berkaitan pakaian seragam di bawah undang-undang. Dengan penetapan ini, maka pakaian seragam JBJ adalah dikawal selia di bawah undang-undang. Adalah menjadi kesalahan dan tindakan boleh dikenakan kepada mana-mana orang yang menyamar atau memakai pakaian seragam JBJ. Selain itu, penetapan pakaian seragam juga akan menjaga imej jabatan sebagai jabatan penguasaan akta JBJ. Jadi mana-mana pihak yang menyamar itu akan kita mengambil tindakan. Keperluan seragamkan tempoh interim. Tempoh interim pada masa ini telah ditetapkan pada 6 bulan. Tempoh ini akan disemak semula pada masa hadapan sekiranya terdapat keperluan sama ada untuk memanjangkan atau memendekkan tempoh tersebut. Untuk menjawab persoalan beberapa ahli Bang Berhormat, mungkin tak secara spesifik tetapi ramai yang tanya tadi, tempoh interim itu 6 bulan. Apabila seseorang pemilik kenderaan itu jual kenderaan itu kepada used car dealer, tempoh interim 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan itu sebenarnya apa-apa liability, tanggungan adalah di pihak used car dealer tersebut. Jadi apabila pemilik telah tukar nama kepada used car dealer, dia sebenarnya tak ada lagi liability. Liability dipindah kepada used car dealer. Jadi kalau dealer dia tak dapat jual dalam tempoh 6 bulan, maka nama itu ataupun kenderaan itu akan ditukar nama kepada used car dealer tersebut. Dia hanya interim untuk 6 bulan. Jadi sementara ini kita tak ada membuat apa-apa perubahan dari segi dasar, dia tetap 6 bulan. Jadi sebenarnya praktis ini telah pun dijalankan hampir 10 tahun. Cuma sebelum ini ia tidak diletakkan punca kuasanya dalam akta ini. Sekarang ini kita berbetulkan supaya ada punca kuasa dalam akta ini. Yang Berhormat Menteri, saya pohon mencela. Tempoh yang disebutkan dalam tempoh 6 bulan itu baru dicadangkan. Ya, baru dicadangkan tentang Seksyen 13-1-3 ini. Tetapi kalau ikut dalam Seksyen 11-1 tentang pendaftaran, hanya menyebut perkataan pengarah berpuas hati. Tidak dinyatakan tempoh. Jadi persoalan yang berbangkit, katalah satu perkara menyentuh tentang permohonan untuk mendaftarkan nombor pendaftaran yang dibida untuk diletakkan di kenderaan baru yang ditempah, mungkin daripada luar negara. Sekarang ini pengarah meletakkan satu tempoh, contohnya 3 bulan. Kenderaan yang diorder daripada luar negara itu tidak sampai dalam tempoh itu. Adakah pemohon yang bercadang untuk mendaftarkan kenderaan itu boleh memohon atas budi bicara ataupun ketetapan 6 bulan ini mengikat dia untuk dia patuh? Sekian. Mungkin saya rasa Yang Berhormat, apa yang disebut oleh Yang Berhormat lain daripada apa yang kita bincangkan. Sebab untuk pertukaran interim ini, ia hanya untuk used car. Dia bukan untuk kenderaan baru.
Jadi kalau used car itu dia tak boleh ada nombor baru kecuali seseorang itu membeli satu kenderaan baru untuk daftarkan nombor baru dipindahkan kepada kenderaan lama. Jadi untuk interim ini dia sebenarnya ialah untuk hanya kereta terpakai. Tidak termasuk untuk kereta-kereta yang baru dibeli ataupun diimport daripada negara luar. Tapi kalau secara spesifik mungkin kita boleh bincang kat luar lah untuk minta pegawai untuk berikan penjelasan. Okay. Satu Ketua Yang Berhormat Jerantut juga membangkitkan ada beberapa perkara berkenaan dengan gig ekonomi. Sebenarnya kita tidak ada bidang kuasa dari segi bayaran pekeso, bayaran ataupun gaji dan sebagainya, itu semuanya di luar bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Namun begitu, berkaitan cadangan perlindungan pekeso tersebut, MOT mengambil maklum dan akan mengadakan perbincangan selanjutnya dengan pihak pekeso supaya dapat diperluaskan kepada yang lain. P-hailing yang menggunakan kenderaan OKU, roller blade dan sebagainya. Pada ketika ini, kita tidak ada halangan ditetapkan kepada penyedia pengangkutan untuk menggunakan atau menyediakan kenderaan motor yang memberikan akses kepada golongan yang vulnerable tersebut. Setakat ini belum ada lagi apa-apa kawasan dia dari segi bukan motosikal. Jadi setakat ini yang kita nak kawal dia ialah hanya motosikal saja. Kalau yang berkenaan dengan skuter dan lain-lain, setakat ini belum ada lagi kawal sedia. Apakah WIM akan dibuat secara terbuka, tender terbuka? Sudah tentu. Apa-apa perancangan untuk kita untuk mendapatkan WIM ini, sudah tentu tender akan dibuat secara tender terbuka. Saya juga tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Jerantut dan juga mungkin beberapa ahli Yang Berhormat yang lain berkenaan dengan cadangan untuk pemakaian body camera kepada pihak penguatkuasa. Ini sesuatu yang amat saya setuju dan sudah tentu kita akan mengambil cadangan itu. Dan saya juga menyokong supaya kita dapat menerapkan cadangan body camera itu kepada pegawai-pegawai penguatkuasa kita. Sebenarnya apa yang saya sebut kepada pegawai penguatkuasa, body camera itu sebenarnya bukan hanya untuk pihak orang ramai untuk melihat integriti pegawai kita. Ia juga merupakan satu mekanisme untuk melindungi anggota-anggota penguatkuasa kita sendiri. Kerana kita juga sering berdepan penguatkuasa kita ditomah dan difitnah dan sebagainya. Jadi apabila ada sesuatu bukti ataupun melalui body camera ini, ia juga dapat melindungi ahli-ahli penguatkuasa kita, anggota-anggota penguatkuasa kita. Jadi ini sesuatu yang saya rasa adalah untuk kedua-dua pihak. Yang lain-lain sebab banyak soalan-soalan secara spesifik. Tuan Ketua, saya ada semua jawapan itu, saya akan berikan secara spesifik kepada semua soalan yang ditanyakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Cuma saya nak address isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Subang tadi. Subang ada. Berkenaan dengan keselamatan kepada pemandu-pemandu P-hailing ini. Kita faham bahawa pemandu-pemandu P-hailing ini ramainya anak-anak muda. Memang betul bahawa kadang-kadang kita lihat di jalan raya kita ada pemandu-pemandu P-hailing ini memandu secara melulu, memandu secara membahaya dan sebagainya. Tetapi kita juga tak boleh secara general menyalahkan semua pemandu P-hailing. Mungkin ada sebilangan kecil yang tidak mengikut peraturan jalan raya dan sebagainya. Tetapi bukan semuanya tidak mengikut peraturan jalan raya. Jadi sudah tentu apabila kita kawal selia pemandu-pemandu ini, kita juga akan lihat kepada aspek syarikat P-hailing. Jadi sudah tentu di Kementerian Pengangkutan, saya juga telah pun mencadangkan kepada kementerian supaya melihat satu mekanisme bagaimana mengawal syarikat-syarikat P-hailing ini supaya mereka juga tidak terlalu menekan pemandu-pemandu. Kerana saya tahu mungkin kadang-kala ada syarikat-syarikat P-hailing ini, kalau pemandu lewat dan sebagainya, mereka akan tolak komisen mereka, akan dikenakan denda dan sebagainya. Itu salah tentu akan menyebabkan pemandu-pemandu memandu secara melulu. Jadi mungkin dari segi pelesenan kepada syarikat-syarikat P-hailing ini, kita akan juga lihat kepada rekod keselamatan mereka. Kalau mereka ada terlibat dengan mana-mana kemalangan, mungkin ada makar yang perlu dipotong. Dan kita mungkin adakan grading system kepada syarikat-syarikat P-hailing ini dari segi keselamatan. Sama ada mereka dapat mencapai tahap 5 bintang atau sebagainya. Jadi itu satu mekanisme yang mungkin kita akan lihat. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya setuju dengan apa Yang Berhormat Menteri sebut tadi mengenai isu keselamatan pemandu P-hailing yang mengejar masa yang ditetapkan oleh syarikat P-hailing. Satu lagi Yang Berhormat Menteri, mungkin juga kita boleh tengok keselamatan ni sebab mereka semasa menunggang motosikal, dia terpaksa tengok phone. Jadi menyebabkan dia tak dapat peka keadaan sekeliling. Mungkin kerajaan ada satu mekanisme lain, mungkin pakai
earphone ke sebagainya supaya dia tak perlu tengok kepada phone setiap masa. Saya tak pastilah, tapi ini cadangan awal. Mungkin kerajaan mungkin ada mekanisme lain supaya dia tidak terlalu bergantung pada phone semasa dia memandu motosikal. Itu juga satu aspek yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Speaker. Betul, saya belum ada jawapan kepada soalan itu. Biasanya mereka lihat laluan ke mana dan sebagainya. Maklumat itu sudah tentunya tertera dalam telefon bimbit mereka. Jadi sesuatu mungkin pada masa hadapan ada teknologi yang lebih canggih, lebih moden untuk memastikan keselamatan penunggang-penunggang dan juga motosikal ini lebih terjamin. Jadi itu sesuatu yang kita akan sudah tentu akan lihat trend yang akan datang untuk memastikan semua aspek keselamatan. Memang saya nak tegaskan di sini bahawa walaupun saya faham bahawa apabila kerajaan memutuskan untuk menurunkan had umur daripada 21 tahun kepada 18 tahun ini, ada pihak yang tak bersetuju. Ada pihak yang WhatsApp saya, ada advokator keselamatan jalan raya yang agak tak setuju. Memang kita tahu bahawa di kalangan anak-anak muda ini, dari segi jumlah kemalangan yang melibatkan penunggang-penunggang motosikal agak tinggi. Tetapi saya rasa bahawa ini sesuatu yang perlu kita ambil perimbangan. Kerana ramai juga anak-anak muda yang terpaksa bergantung kepada industri e-hailing ini pada hari ini untuk mencari nafkah hidup ataupun menyara kos sara hidup mereka, terutamanya pelajar-pelajar universiti juga. Ramai juga yang bergantung kepada e-hailing untuk mencari pendapatan mereka. Jadi ini pengimbangan yang kita lihat. Kerajaan benarkan supaya e-hailing ini diturunkan kepada 18 tahun, tetapi pada masa yang sama, aspek keselamatan sudah tentu tidak akan dikompromikan. Kita akan cuba melihat semua aspek dan bagaimana langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penunggang-penunggang motosikal ini lebih terjamin. Jadi itu sesuatu yang Kementerian Pengangkutan akan committed untuk memastikan keselamatan jalan raya. Dan Yang Berhormat Arau bolehlah sponsor pelbagai program di kawasan Arau untuk memastikan pemandu-pemandu e-hailing ini selamat di Arau dan di Negeri Perlis. Ya. Ada lagi? Boleh tak Mat. Sikit Yang Berhormat. Ini pasal yang terakhir ya. Section 44 atau 333 iaitu tentang kesalahan memandu. Kita menaikkan kesalahan. Kita setuju Yang Berhormat. Tapi yang saya sebut, saya ingat 2-3 orang sebut tadi, termasuk Tebrau, termasuk kawan-kawan saya di sini, iaitu kita meletakkan kesalahan kepada pemandu kerana kelalaian alkohol, dadah dan sebagainya. Tapi bagaimana tentang kesalahan disebabkan oleh jalan raya dan juga local government, pokok-pokok? Apakah, bagaimanakah kita nak masukkan bahawa apakah kita nak kena hukum penjara Menteri JKR atau KPKT sebab kesalahan juga berlaku di pihak mereka. Jadi Yang Berhormat sebagai Menteri Penyelaras, Setiausaha Agung dan Menteri Kanan, apakah boleh membincangkan perkara ini dengan mereka? Terima kasih. Kalau ada apa-apa liability oleh pihak-pihak terbabit, sudah tentu mana-mana pihak boleh juga mengambil tindakan saman civil kepada mana-mana pihak, termasuk kepada PPT. Ini perkara yang memang secara kebiasaannya berlaku. Kalau ada kemalangan yang melibatkan kecuaian ataupun kesilapan daripada pihak PPT umpamanya, ada juga kes yang menyaman kepada PPT untuk melihat ataupun mendapatkan tanggungan liability mereka. Jadi sesuatu yang saya rasa boleh merujuk kepada peguam-peguam untuk mengambil tindakan seterusnya. Tapi setakat ini apa yang kita bentangkan adalah seperti yang tertera dalam rang undang-undang ini. Jadi Tuan Ketua, saya seperti yang saya katakan ada banyak jawapan secara spesifik. Saya akan serahkan kepada ahli yang berhormat satu persatu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Maaf Yang Berhormat, Berwas saya telah menyatakan pencerahan yang terakhir tadi.